لا إله إلا الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الناس وواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih Allah Taala pilih kita untuk menjadi tetamunya. Selain jadi tetamu, dipilih kita untuk jadi talib, orang yang mau datang menuntut. Apakah kita tak rasa apa yang kita buat ini perintah Allah? Apakah kita tak merasai apa yang kita sedang berada di rumah Allah ini amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tak rasakan apa yang kita buat ini suatu perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala? Walaupun dia kecil pada kita, tetapi sisi Allah Ta'ala cukup besar. Apa yang kita buat ini, apa yang kita lakukan ini, daripada berjalan rumah ke sampai sini, inilah bentuk-bentuk perkara-perkara, amalan-amalan yang pernah kita kena buat untuk nak menyelamatkan kita di sana nanti. Kita tidak akan mempersembahkan berapa banyak aset yang kita ada hari ini, harta yang kita banyak hari ini, tapi Allah nakkan amalan-amalan yang kita buat. Sebelum kita mula macam ni, kita nak merenung balik, apakah seharian ini kita benar-benar berfungsi? Apakah kita berfungsi sebagai hamba kepada Allah ini? Apakah hasil yang telah kita keluarkan hari ini berfungsinya kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak berfungsi sebagai hamba kepada Allah di segi ibadah punya, maknanya kita mati. Kita datang maknanya nak belajar untuk nak memaham, untuk meyakin. Benda yakin ini benda yang kena dibelajar, benda yang mesti dapat melalui ilmu, baru nak datang yakin. Bila datang yakin, barulah kita dapat laksanakan dengan penuh himmah, dengan keikhlasan kita. Maka sebab itu kita nak sambung pengajian kita malam ini, muka surat 14. Kita masih dalam berkisah dalam bab siksaan bagi orang yang menderhaka kepada ibu bapa. Kita kena ingat, di samping amal ibadah yang kita buat, ada benda lagi menuntut kepada kita, iaitu bab yang kedua, balasan siksa bagi orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Taat kepada ibu dan bapa ini perintah Allah, bukan disebabkan ibu tu lahir kita, tetapi kerana perintah Allah. Seorang isteri dia taat pada suami bukan kerana dia menikah kahwin, tapi ini perintah Allah. Kita datang juga ke surau ini, duduk dengan ilmu ni, kita kena ingat ini perintah Allah. Kita datang berjemaah tadi, kita sembahyang 5 waktu, kita jangan kejar nak bilang rakaat. Jangan kita punya bekerja nak bilang rakaat.
Kita kena rasa ada tanggungjawab kita. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Adakah kita merasai kita sedang berhadapan dengan Allah? Kita nak kerja bila rakaat, nak jaga sah batal sembahyang, tapi kita tak nak fikirkan Tuhan terima tak terima amal ibadat aku malam ni. Kalau sah di hukum fiqh, kita buat rukun 13 cukup, alhamdulillah, tetapi Tuhan terima tak terima? Pernahkah dia rasa bimbang pada diri kita? Buat letih saja, Tuhan tak terima Tuhan. Takut. Sebab itu kita nak beri merasakan bila kita hadir rumah Allah ni, hadir berjemaah ini, hadir bila ilmu, nak merasakan sembahyang kita di hadapan Allah. Bila hadapan Allah tu macam mana tuan? Kita kadang-kadang sembahyang, Assalamualaikum, doa pun tak sempat. Punya kita nak kerja, tak lupa ni. Saya pernah satu masa, cerita. Kem Sirajuddin di Gemas jemput saya ceramah. Dia escort daripada nak masuk luar dalam skop nak masuk disiplin dia. Jadi dalam ceramah saya tadi buat joke 2-3 joke pun diam, seorang senyum pun tak ada. Sebelah saya ni bukan pemerintah dia duduk, dia pun diam. Ada sekali itu macam ni, dia pun tersenyum. Barulah saya nampak anak buah tu tersenyum. Baru tersenyum. Dia pun tergelak sikit, baru depan tu pun tergelak sikit. Jadi selesai ceramah apa, dia jemput masuk makan. Sambil makan tu dia bercerita bersembang pengalaman dia gini, sembang lah. Lama tuan. Yang depan anggota ni tak keluar, tak berat, duduk situ lah, hisap rokok pun tak berdiam. Tuan, saya nak kena balik ni kan. Ya ada tu kan. Kalau kita tak bangun ni, budak saya tak bangun ni. Punya taat tuan dan rupanya lagi dia berminta tak bangun, dia pun tak bangun. Kalau orang ni senyum, baru dia senyum. Sebab dia merasakan dia ni depan dia tu bukan pemerintah dia. Kita di hadapan Allah Taala rasa ada kebesaran Allah tadi. Nak merasai tu. Siapa tu Allah? Yang kita buat ni semua ni, Allah tu siapa? Allah itu Rabb yang bersifat wajib wujud. Wajib bangsa ada sungguh Allah Taala ni dia khadim. Hakiki, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Nampak zahir Tuhan yang datang. Tapi di sebelik Tuhan datang, tahu tak? Siapa bagi gerak hati Tuhan? Itu nama dia hidayah. Allah yang mengaturkan. Sebab itu dalam ba'il mutahid, sahabat-sahabat semua, perbuatan Allah Ta'ala ni ada dua. Pertama, perbuatan ikhtiyari. Yang keduanya namanya perbuatan istirari. Ikhtiyari, istirari. Perbuatan yang bahasa istirari, Allah menurunkan hujan. Itu perbuatan istirari. Allah Ta'ala membenamkan matahari datang malam. Itu perbuatan istirari. Allah yang mengaturkan. Besok naik matahari belah sana, tak terbit belah sini, Allah yang mengaturkan. Itu perbuatan istirari. Jelas perbuatan Allah Ta'ala tanpa sebab. Yang kedua, perbuatan ikhtiyari. Dengan usaha ikhtiar kita. Yang mengatur, merancang, buat surah Alhamdulillah. Yang menentukan jadinya tadi Allah.
Ikhtiar pada kita, Allah yang menentukan. Kita berkahwin, lahir isteri kita mengandung, dapat anak, ikhtiari. Yang menentu Allah. Yang menentu jantina dia Allah. Daripada air mani macam boleh jadi orang ke? Nabi sebut, inna adukum yujma'u khalqihi fi badnihi arba'ina yawman nutfah. Innakum sesungguhnya seorang kamu yujma'u dikumpulkan kejadian kamu fi badnihi dalam perut mak kamu arba'ina yawman nutfah selama 40 hari dalam keadaan air mani. 40 hari ni makna dia berperam ni. Peram dulu makna suasana air mani. Dan nutfah. Cicik jatuh ke longkang pun itik pun tak sudu. Ribuan benih-benih yang keluar semalam tadi. Tapi Allah pilih. Dia pilih, Allah yang pilih. Untuk menentukan jadinya kita tu Allah. Tu ikhtiari. Summa yakunu alaqah. Kemudian 40 hari dia bertukar pula menjadi nutfah. Nutfah maknanya ketul darah. Boleh ditukar lagi. Summa yakunu alaqah. Bertukar pula ketul daging. Kami tumbuhkan tulang belulang waktu. Nampak? Allah menjadikan. Tuan tegak ni Allah yang pilih-pilih. Tuan rasa tak Allah pilih kita ni? Allah yang gerak, Allah yang pilih. Dia beri hidayah kepada tuan. Nampak kecil tak? Kecil. Apa itu datang nampak kecil, tetapi kerja yang kita buat ni maknanya di sisi Allah cukup besar. Dalam hujung-hujung ni tuan, duduklah selimut kena kupik, nak melangkah. Kekuatan apa daripada tuan-tuan ni? Kekuatan apa daripada tuan-tuan ni? Kekuatan inilah yang ada tuan yang boleh datang tanpa disuruh, tanpa diberitahu. Itu hidayah. Pada kita kecil, pada Allah besar. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan maknanya kelehebatan, kelebihan di sisi Allah cukup besar. Tuan nampak kecilnya. Sebab tu kita kadang datang pun pakai selipar. Tak apalah datang surau. Kadang pun bagaimana saruk-saruk je lah. Cuba kata MB nak jumpa pergi besok. Yang betul bagi agak macam mana tuan? Nak pergi pantuk PJK ya. Agak macam mana tuan? Pergi duduk training buat researching 4 kali. Manusia. Bagi tuan, besar ni. Gambar pada tuan besar si Allah tak kecil. Tapi yang kita datang sini sekarang ni pada kita si Allah besar. Ni janji. Tuan tak yakin ke? Saya sebut dah dulu mana. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi kata, "Man ja'ahu malakal maut wa huwa yutalabul ilma bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatul wahidatun fil jannah." Saya baca hadis ni nak bagi tuan yakin. Biar tuan sampai boleh hafal, nak bagi tuan yakin apa yang kita buat ini cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Bukan kita datang dah. Ini perintah Allah. Benda ini tuan-tuan nanti kita nak balik sekarang tak nampak nilai sangat. Di sana nanti tuan, bila kita pindah alam sana, barulah kita nampak keperluannya sini ni. Orang tak nampak. Iman nampak. Hanya orang beri hidayah Allah Ta'ala dia nampak. Nak meyakin dia tu macam mana? Man, bila kita man ni sesiapa? Ja'ahu malakal maut, barang sesiapa yang datang malakal maut pada dia.
Malaikat datang apa? Nak ambil nyawa dia lah. Sebab tu sebut man siapa? Barang siapa datang malaikat maut, ambil apa? Nyawa. Saya sebut dulu. Malakal maut ini ialah satu jawatan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada satu orang malaikat. Nama malaikat ni Azrail. Jawatan dia malakal maut. Kerja dia cabut nyawa je lah. Tak ada belah kasihan, tak ada. Nak cepat dah, nak lambat dah. Datang dia maut. Bila man tu masuk kita tak tuan-tuan? Tuan-tuan rasa siapa tu dia ambil tu? Tuan-tuan rasa siapa dia datang ambil tu? Tak termasuk tuan-tuan kan? Kita kena dengar. Oh, malaikat maut datang. Barang saya batal malaikat maut. Ya Allah, maksud tak rasa ke kita ni giliran kita agak ada tak ni? Tuan-tuan ingat insyaAllah nama tuan dah siap. Wa huwa yutlabul ilma. Orang yang malaikat datang ambil ini, dia ni adalah seorang penuntut. Orang menuntut ilmu. Ni macam tuan-tuan ni. Tuan adalah talib. Orang menuntut ilmu mana dia istiqamah. Bukan sekali-sekala, berterusan ini. Ni nama Ustaz mengajar ni lah. Sahabat-sahabat ni lah mana. Oh, ini nama dia talib. Dia ni datang, maknanya dia ni seorang yang menuntut ilmu. Walaupun tuan tak datang melambil tu, tapi tuan adalah salah seorang ahli jemaah yang menuntut ilmu. Untuk apa? Dia beli Islam. Untuk nak mendirikan ilmu dia ambil tadi, nak sempurnakan, nak laksanakan perintah Allah. Maka Nabi sebut ni tuan, ni Nabi sebut, yakin tak yakin ni? Fabainahu wa bainal anbiya darajatul wahadu fil jannah. Kedudukan orang ini Rasulullah sebut, dan para anbiya darajatul darjat wahadu fil jannah, dalam syurga darjat yang satu. Hebat tak hebat? Yakin tak ni sahabat-sahabat ni? Bukan kita datang ni saja-saja. Sebab kalau kita faham gitu tuan, Allahu Akbar. Kita akan pergi cari sebab kita nak kita dalam hidup kita ni supaya talib. Maka sebab itu banyak kali saya baca hadis ni. Nabi sebut dalam musik hadis jilid yang pertama, Nabi kata, dalam hidup kami ni kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba ilaih wala khamisa fatahlak. Tadi ganjaran orang menuntut ilmu. Besar ke kecil tuan? Tuan kecil ke besar ni ganjaran tuan datang ni? Nabi kata lagi, nak hujah saya nak pergi tuan nak yakinkan. Berilmu, nak masuk syurga ni kena ada ilmu. Nak selamat di alam barzakh kena ada ilmu, tuan-tuan. Nak beramal kena ada ilmu. Nak masuk syurga kena beramal. Nak beramal kena ada ilmu. Kalau ilmu tak ada, kita nak beramal macam mana? Wal amalu bila ilmu liyakun. Orang beramal tanpa ilmu lagi tak diterima. Bila dah ada ilmu nak beramal, bab lain pula. Maka sebab tu dalam bait syair dia kata, wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun bi qawli'a bidil wazan. Dia kata wa alimun bi ilmihi la ya'mal, orang yang ada ilmu dia tak beramal dengan ilmu yang ada, berarti ilmu tu tak hidup. Mu'azzabun bi qawli'a bidil wazan, akhirat dia akan dicampak lebih dahulu daripada kafir semua penuh bala. Bila kita ada ilmu ni, kita kena jadi sebagai orang ada ilmu. Kena beza sikit. Hari ni kadang-kadang kita tak jaga ilmu daripada kita.
Bila tak jaga macam tu tuan, kadang-kadang kita nak guna ilmu tu. Mutakhir ni tuan tengok apa yang berlaku. Apa isu besar sangat. Jangan kita ingat remeh, tapi benda tu berkait dengan kita. Apa isu yang besar sangat? Bab itu tuan-tuan ni dalam TV ke ceramah, tapi orang tak berubah. Al-ilmu nurullah, ilmu cahaya. Kenapa orang tak berubah? Zaman dulu kita belajar dulu, kadang-kadang berkadang macam ni tak ada ni. Tok bercakap anda dengar tak dengar, tapi kenapa kita faham? Kenapa kita yakin kita boleh amalkan? Apa isu besar tuan nampak? Yang tuan rasa lah, kalau tuan perhatikan apa benda yang besar, ada dua yang besar ni. Bukan hal politik, bukan itu, bukan. Apa tuan rasa? Pertama saya nak sebut, saya pun termasuk juga. Apa yang berlaku di Johor Bahru? Gudang apa yang jumpa? Gudang apa ni Pak? Daging. Saya nak sebut melani kebetulan. Ditukarkan satu dia kepada tak halal kepada halal. Dia bukan buat operasi semalam. Berapa lama? Maknanya gudang tempat tu dah lama dah operasi. Dia mengalir pergi. Maksud saya bercakap ni tuan-tuan pun mungkin makan. Allah, kena banyak sembahyang tobat, banyak minta ampun dengan Tuhan ya Tuhan. Takut kita memakan benda yang tak halal ya Tuhan. Allah, tu tak risau ke? Takut kan dia pergi nak makan bentuk kebut daging. Tuhan terlepas, yang tak terlepas, yang lepas. Saja saya dah sentuh minta maaf sekali pengajar saya dah untuk yang terlepas tak macam mana tuan? Sebab tu kita lah hati ni berat. Susahnya nak tahajud tengah malam berat. Banyak benda-benda yang kita berat sangat tuan-tuan. Polis kena jaga sekarang ni. Tuan-tuan sikit ya. 30 juta ni. Tuan-tuan sikit ya. Tak rasa apa, tak rasa sesah. Itu kita tahu. Rasa salah tak? Nak makan fikir. Tuhan kita tahu tuan. Kita berpandang cop halal. Kalau dia orang bekerja, tu orang beriman tak apalah. Kalau tak beriman, bukan benda tu. Berapa lama tu benda jumpa tu? Bukan baru, dah lama. Kan kita nak makan pun takut, risau, ragu-ragu pula. Memang dia boleh makan. Tak boleh lupa tu. Sama juga ada. Tuan-tuan tengok saya dua. Isu yang kedua. Da'i. Timbul isu. Saya tak cerita lah. Sebab tu nak guna kita ni tuan. Polis ada uniform dia tahu. Rela ada uniform dia. Bomba ada uniform dia. Saya minta maaf, saya nak saja sentuh semasa. Bomba ada uniform. Petana awam ada uniform dia. Kita orang Islam ada uniform kita yang letak orang. Saya minta maaf cakap lah, saya bukan alim. Allah, saya pun jahil banyak. Kadang kalau para tak isa ustaz ni, kerana dia pun jadi artis. Yang artis ni jadi ustaz, bawa songkok semua cukup. Apa kita tengok? Jadi ustaz nak jaga apa kan? Macam mana nak berkat? Benda ni mesti sedar. Kalau meletak agak, okey, tuan berapa tuan nak bayar saya? Tak apa, kawan-kawan bagi 1,000 sudahlah.
Kawan-kawan 2000 sudah lah. Tuan-tuan pasal tak? Saya bimbang tu tak pernah. Nawai itu kata bahasa Arab, ibda binafsih, bermula kita. Saya, roh guru saya dulu, dia daripada kampung dari Baling. Dia nak pergi ceramah di Kulin. Daripada kampung dia tu sampai ke Pekan Kupang, Baling. 30 km lebih tu kan. Budak dia bawa kereta ni, saya minum. Dia kata, malam ni buat apa kau nak bagi kat aku ni? Arwah lah. Buat apa kau nak bagi kat aku ni? Dalam keadaan tu dia cepat-cepat dia suruh patah balik. Dia kata balik sekejap, tinggal barang dia kata. Dia patah balik tuan 30 km, 30 ni balik rumah dia naik sekejap, dia turun balik. Dia turun balik tuan, masuk kereta bawa pergi. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz? Dia balik tadi nak perbetulkan nawaitu dia tu balik. Nak berbetul nawaitu dia nak pergi sampai ilmu, nak dakwah nak sampai ke ilmu dia, nak berbetul nawaitu dia terbalik. Sebab tadi kan malam berapa aku nak dapat. Nampak tuan? Kesenam ni tuan. Ini apa yang dia bukan 1000. Saya dulu masa kita 3000, 2000. Tak biasa sekali. Dah boleh jauh. Tak apa tuan, saya dah sedia rumah. Rumah ni rumah puru, besar rumah ni. Tak apa lah. Enter cari hotel di Segamat lah. Saya kata dua Segamat naik Pagemat 30 km tuan. Tak nak di rumah, nak duduk hotel. Kalau tak dapat sedia, tak apa, enter cari orang lain lah. Saya dengan saya sendiri cari orang lain. Lenyap dah ni pun tak ada cerita dah. Tu penyakit da'i sendiri. Kita duduk di rumah ni, da'i ni, pendakwah tu sendiri kata. Sebab kita nak cari yang warak, yang takkan ada ilmu, ramai ada ilmu, tapi warak pada ilmu tu tak ada. Tujuan kita nak betul itu, biar benda terbit pada hati kita, nak bertapak di hati orang dengar tu. Nak meyakinkan bukan tu nak betul ni. Hati ni nak didik hati kita ni nak Allahu Akbar. Bila besok dapat sedap, dia nak sedap. Itu penyakit da'i. Baik. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibbailai wala khamisa. Dalam hidup kamu, Nabi kata, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu yang boleh mengajar orang. Kalau kamu datang belajar tak boleh, au muta'alliman, jadilah kamu orang muda, orang datang belajar. Kalau datang belajar pun tak mau, au mustami'an, letih sangat beli kerja ni, aku nak bunyi nak sana ini. Jadilah kamu orang nombor 3, orang mau datang dengar. Tak faham pasal tak, datang dengar. Kita ni kalau belajar, anak murid kita nak suruh lulus besok. Lulus makna dia jawab betul. Nabi kita, au musa'id, kamu jadi orang tak dengar cukup. Nilai daripada kamu korban diri nak datang nak dengar. Jadi nombor 3. Nombor 3 tak boleh, Nabi kita, au muhibbailai, kalau kamu tak boleh orang setia mendengar, au muhibbailai, kamu jadi orang kasih kepada majlis ilmu, kasih tempat pengajian, kasih orang datang belajar, kasih orang yang berada di ilmu, kasih Allah. Malam ni saya dapat cucu balik, pergi ziarah kawan kita tak sihat, hati pun malam ni hati pun. Nabi kita, jangan kamu jadi orang nombor 5 wala khamisa, jangan kamu jadi orang 5. Mengajar tak boleh, datang belajar tak nak, kasih tak ada, datang mendengar tak nak, kasih dah, wala khamisa, jangan 5. Bila nombor 5 patah binasa lah, habis.
Tuan sedar dalam keadaan kita duduk sekarang ni, para malaikat sedang mengembangkan sayap ni. Malaikat syib daripada asal ni sampai ruh ni sekarang ni sedang mengembangkan sayap. Hadis yang sahih. Bila malaikat kembangkan sayap pada esok pagi, Allah tahu. Malaikat tanya malaikat yang Allah tanya malaikat ni. Malaikat beritahu, ya Rabb, aku jumpa malam tadi satu kelompok hamba-hamba kau yang duduk dalam satu majlis ilmu. Allah Ta'ala, sungguhnya tidak ada seorang pun mereka aku ampun dosa mereka itu. Bila sesuatu kita buat dengan ilmu ni, kita buat dengan faham yakin. Lepas tu ilmu perlu. Barulah kita rasa datang tak kosong. Besar si Allah Ta'ala, besar apa yang kita duduk sekarang, besar. Sekarang tuan tak nampak guna pakai sangat. Di sana tuan barulah tuan nampak. Sama ada malih ilmu, malih kuliah tak ada kan? Tuan ambil Quran tuan baca ke? Sekarang tak nampak kan tuan baca Quran tadi? Quran ni kita kena baca, bukan orang baca untuk kita. Saya nak lain, Quran kita kena baca. Kalau tiap-tiap hari, kenapa bukan boleh? Kena baca tiap-tiap hari. Sebab dia teman setia yang rapat dengan kita di akhirat. Sampai dalam kubur pun dia akan teman kita. Sampai waktu nak mandi pun mana dia teman kita. Quran ni kita kena baca dia, bukan orang baca untuk kita. Kita terbalik bila meninggal baru panggil orang baca. Orang baca untuk kita, patut kita yang baca. Kita masa hidup pun berat nak baca, bila meninggal nak semua baca. Kita kena baca. Barulah rasa kebahagiaan. Tapi bila kita tak kenal, kita tak nampak. Macam emas. Emas dengan tanah. Dan emas kata, tanah, apa yang ada pada kau? Kau tengok aku. Ada harga, ada nilai. Berkilau-kilauan. Engkau angguk tanah tadi. Tanah kata, hai mas, aku boleh menumbuhkan pokok-pokok, buah-buahan. Mas ini manusia yang nak pun. Dia tak nak. Sebab dia tak kenal nilai dia. Tanah kata, aku ni kucing nak berak pada nak aku cari aku tau. Mas ni tuan, antara leher bukan salah. Bila letak di kucing kita, leher kucing kita dalam rumah tu, dia rasa apa? Dan kucing tu rasa apa? Dia senyum maknya. Dia tak tahu ni apa itu mas. Cuba letak leher rumah saya, rumah kita. Dia senyum pagi-pagi. Sebab dia kenal itu mas. Sama lah bila kita kenal, bila kita tahu kelebihan ilmu tu, kita kata perlu bagi kita. Sejauh mana kita sedih perlu. Batu ilmu musa. Jangan. Majlis ilmu tinggal tu. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu berbuaya ilal lahi sampai lubang kubur pun kena bentuk tuan. Ni kita boleh susah. Kita boleh susah. Umur kita masuk 50, 60 ke atas tu tuan. Masa kita tak ada lagi kita. Kata untuk harap naik di jutawan takkan jadi dah lah. Jadi apa? Tak ada lah. Kalau duit banyak pun tuan nak makan macam mana? Tuan nak makan. Kadang makan pun terlebih makan dah sekarang ni. Sebab tu kadang makan saya kalian malam tak makan. Kenapa tak makan? Oh tak boleh. Tak ada. Terlebih makan. Gula kurang. Dah terlebih makan gula. Nikmat tuan dah terlebih. Semua terlebih kita ambil. Jadi yang penting kita nak jaga umur kita yang terakhir. Baik, kita tengok pengajian kita muka surat 14. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam bab siksa orang dah buat tadi. Aku berpesan kepada kamu, siapa? Kita lah. Janganlah kamu tinggalkan solat. Jangan kamu tinggal semayang. Kalau ada semayang dah tak buat tuan, apa anda lagi? Kalau semayang dah tak ada, kita bekerja tuan, kalau sampai ibadah pun tak dapat, kerja tu dah tak barakah. Pergi cari rezeki, sampai saya semayang, ruang nak pergi sujud pada Allah tak ada, waktu tu rezeki dapat tak barakah.
Hidup tidak ada keberkatan lagi waktu itu. Hidup kita tuan, berapa umur kita sekarang? 50, 60? Ruang kita nak pergi, ruang untuk nak duduk menghadap Allah Ta'ala, ruang nak bina ilmu pun tak ada, ruang kita mana nak beribadah tak ada, ruang nak bertahajud tak ada. Waktu itu kehidupan kita dah tidak ada keberkatan lagi. Rezeki siapa amunya? Milik Allah. Tuhan bagi sebab kerana dia sifat Ar-Rahman, pemurah, dia bagi. Taat tak taat semua dia bagi. Tapi keberkatan tak ada. Bila tanda keberkatan tak ada tuan, tak pernah rasa cukup. Tanda rezeki yang barakah tuan, ada RM10 pun dia rasa cukup. Dia tak resah. Tanda tak barakah ni di bank sekian banyak sikit, susah. Tak rasa cukup. Itu tidak ada keberkatan. Dalam hidup yang kita nak cari keberkatan. Rezeki cari rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah barulah jadi ibadah si Allah Ta'ala. Pergi cari rezeki pun jadi ibadah kepada kita Ta'ala. Bukan ibadah dalam surau saja. Kehidupan kita tu sendiri dilingkungi oleh perkara untuk jadi ibadah Allah Ta'ala. Ibadah ni bukan terkait kita tunai. Taat bapa tu ibadah. Segala perintah Allah Ta'ala kita buat, dia ada ibadah. Taat bapa tadi, mak ayah kita tadi, dia adalah ibadah. Pernah satu masa seorang pemuda yang soleh, dah lepas suku dah, masa pantas tuan, hampir 40 minit saya cakap ni pantas. Bermakna umur kita dah kurang dah 40 minit. Tak rasa resah ke? Tak risau. Nama dia Juraid. Juraid ni seorang ahli ibadah. Hebat ibadah dia. Jadi satu hari mak dia datang, panggil-panggil tengok dia duduk sembahyang. Besok datang lagi, duduk sembahyang lagi. Mak dah panggil Juraid, duduk sembahyang lagi. Kalau sembahyang fardu tu lain, duduk sembahyang sunat, duduk sembahyang lagi. Besok datang, duduk sembahyang lagi. Panggil Juraid. Dia buat pondok satu, dia pondok buat ibadah. Nak ringkas cerita, mak dia ni tuan, biarlah, aku dah letih menyahut panggil kau tak menyahut aku. Biar satu hari kau difitnah dengan seorang perempuan yang jahat, penjalang, pelacur. Jadi perempuan ni dia cuba datang goda Juraid satu hari. Datang Juraid tengah nak sembahyang. Abang Juraid dia tak layan. Hebat dia Juraid ni hari. Jadi satu masa dia pun mengandung perempuan ni. Dia beritahu semua orang, dia kata aku mengandung, kamu duk kata Juraid ni bagus, Juraid ni orang yang soleh, ahli ibadah. Aku sedang mengandung anaknya, anak Juraid. Orang kampung dah bising macam taman mau bising. Akhirnya orang pergi runtuhkan pondok Juraid buat ibadah. Pukul dia. Maka perempuan dia datang bawa anak dia, salin. Orang bawa dia. Juraid kata bawa anak ni sini. Dia letakkan di pusat dia, bagi tahu siapa bapa kamu. Budak kecil baru lahir boleh bercakap. Antara anak kecil bercakap selain daripada Nabi Isa SAW, anak berfitnah Juraid. Dia kata bapa aku ada pengembala kambing. Oh, perempuan ni dia datang juga goda Juraid tak berjaya. Dia pergi buat benda tak baik dengan gembala kambing. Akhirnya mengandung. Sampai mengandung, orang ni bawa lah, orang rumah saksi semua, Juraid dah kena pukul semua dah. Dia bawa anak. Dia tak bagi tahu siapa ayah kamu. Budak cakap ayah aku ada pengembala kambing. Semua kami minta maaf dengan akhir bina balik pun. Nak ceritakan kerana dia tidak menyahut suruhan ibunya. Doa ibu ni cukup makbul. Kita kadang-kadang benda cuba cek balik. Lain dua kadang-kadang buat itu nak kena, ini tak kena. Cuba cek pertama kali dengan mak ayah kita. Dekat tu. Yang kedua kadang-kadang buat nazar kita. Kadang-kadang lupa tau.
30 tahun dulu saya ni kalau puasa lulus ni, kalau saya kerja dapat kerja ni, saya nak buat, kadang terlupa. Saya banyak saya jumpa benda-benda ni, kadang terlupa. Itu janji kita. Jadi maknanya Rasulullah kata, aku pesan kepada kamu, janganlah kamu tinggalkan sembahyang dan satu, itu antara kita dengan Allah. Yang kedua, dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Janganlah kamu menyakiti hamba sahaya kamu dan orang gaji kamu. Dengan apa yang dia tidak mampu, kalau gaji kita contoh dia tak mampu nak buat, jangan kita paksa dia. Kerana orang yang berbakti kepada dua ibu bapa tadi bertambah panjang umurnya. Kita tak tahu di sebaliknya. Kadang-kadang kita ni doa mak ayah kita yang berjaya hari ni, kira-kira senanglah maknanya. Tahu tak sedar? Mak ayah kita doa dulu. Doa mak ayah kita lupa tau. Jangan saya ada usaha ni, saya lah, sangat saya berjaya hari ni anaknya. Lupa tau. Dengan mak kita, kalau yang tak ada, yang ada buat. Yang tak ada, pernah satu masa sahabat-sahabat sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dia berjalan dengan para sahabatnya, berjumpa dengan seorang kanak-kanak perempuan, gadis lah. Dia nampak perempuan ni sedang dukung seorang tua lelaki, macam kanak-kanak dukung kulu guli-guli. Kejap-kejap turun nak bermain tanah, kejap-kejap dia menangis, kejap nak makan. Budak ni suap dia makan, bagi minum, dukung balik. Sayyidina Umar pun datang. Siapakah orang ini? Kata budak perempuan ni, dia adalah bapa saya. Dia sudah tua, uzur. Sikap dia macam kanak, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang nak suruh dukung, kadang-kadang dia nak bermain tanah, kadang-kadang dia nak minum. Umur kita yang tuan-tuan tengoklah, dia akan jatuh balik. Dulu kita makan nasi, mak ayah kita buah gaul, kita makan sendiri. Sekarang makan bilang satu hari makan nasi itu baliklah. Dah mata nampak anak buah makan. Kata budak perempuan ni, dia adalah ayah saya ya Amirul Mukminin. Semoga engkau mendapat syurga Allah. Hebat batin. Lah, aku tak layak. Kata perempuan ni, hebat dia. Tidak layak ya Amirul Mukminin. Kerana bapa aku, ibu aku lahirkan aku, bapa aku, ayah aku jaga aku, dia tak pernah mengharapkan aku meninggal, mati. Dia tak nak harap. Dia tak mahal minta pun dia sakit, tak pernah susah. Tetapi dalam aku jaga, dia pernah terlentah pada hatiku, ya Allah, kalau kau nak ambil bapa aku, kau ambil lah. Nampak beza tak? Kalau kau nak ambil, dia tak. Alung, dah tak ambil ayah ni, nak pergi rumah kau pula. Dah tunggu pas sebulan berak kencing kita tu. Kita tuan tak uji benda tuan. Agak macam mana? Makan ketiup semua untuk terlentang. Ya Allah, aku tak sanggup tengok ayah aku ni. Kalau kau nak ambil lah. Begitu tak? Kita kalau anak kita sakit tuan, kita harap dia sembuh ke harap mati? Harap dia sembuh ke harap mati? Ya Allah, kau nak ambil lah. Nah tu. Jadi budak perempuan dia tuan-tuan dia. Ya Amirul Mukminin, aku tak layak. Aku bukan yang terbaik. Kerana pernah terlintas hati aku mengharapkan ayah aku dia meninggal. Dialah dia. Orang nak main dia tu pasal dukung kulu, geli bapak dia. Kita tak sanggup buat itu. Nampak tuan? Okay. Berbakti mak ayah asbab. Sebab tu kita syurga buah tapak ibu. Baik. Sikit lagi. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, demi Tuhan yang menjadikan daku dengan kodratnya. Tangan maknanya kodrat. Tuhan dia ada tangan, dia cepat. Mana kodrat mana kuasa. Bahawa seorang hamba itu umurnya tinggal lagi 3 tahun.
Kemudian sebab ia berbakti kepada ibu bapanya, maka Allah Ta'ala menjadikan umurnya 3 tahun itu kepada 30 tahun. Tuhan panjangkan umurnya lagi. Jangan pelik ya. Tuhan panjang. Kita umur dah ada ni, Allah panjang umur kita tak tahu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, siapa yang menderhakakan bapaknya, maka sungguhnya ia telah melawan Allah Ta'ala dan Rasul. Kerana perintah taat Allah Rasul, perintah taat ibu bapa ni perintah Allah dan Rasul. Kita ingat begitulah. Macam saya buat dengan perempuan tadi, dia taat pada suami, jaga makan semua. Ini perintah Allah, bukan kerana perintah suami. Kalau kita kait apa buat, kerana Allah Ta'ala. Kita datang ni kerana Allah. Maka sebab tu dalam tu ilmu tu kena ada 3 ikhlas sebelum datang, sedang belajar, nak balik. Kena jaga tuan. Nak datang ni cukup ikhlas dah. Mandi tak sapu. Rumah pun air baju semua okey. Ikhlas ke tu. Duduk dalam pun yang kena ikhlas. Bukan kerana Tok Nazir suruh ke kawan aku, tak. Nak ikhlas semua. Habis satu bab. Balik nanti pun kau tanya, boleh balik. Oi, saya malam ni pergi majlis, pergi surau, pergi majlis ilmu. Hilang pula dah. Nak kena jaga tuan-tuan, benda baik buat semua boleh. Nak memelihara dah ni. Lagi susah. InsyaAllah kita sambung kata. Dan lagi sabda Rasulullah yang terlebih keras siksaan bagi manusia dan api neraka Jahannam itu 3 golongan. Kita sambung ke datang ya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil awwal wa akhir. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahirabbil alamin.